As long risk ni tidak melibatkan nyawa, kita still boleh consider untuk cuba. If anything happen, dia tidak menjadi seperti apa yang kita nak, kita selesaikan dan kita masih hidup, so kita teruskan hidup untuk kita belajar, cuba lagi, repair lagi, gagal lagi. Tapi kita masih hidup. Kita bangun balik, repair, teruskan hidup. That's how life. Saya ada satu mindset lah. Tapi mindset ni dia sebenarnya bahaya untuk disebarkan ke seluruh jagat raya, tetapi it's very powerful mindset lah sebenarnya. Tapi saya yakin tak semua orang mudah untuk mengaplikasi dalam hidup, sebab dia kena training banyak kali lah. So sebenarnya contohlah bila kita nak buat satu decision dalam hidup kan, ada satu, ini saya punya mindset lah, boleh jadi sesuai untuk orang lain, mungkin boleh jadi tak sesuai. Okay, satu je. So kita kira risiko. Okay, apa-apa yang kita nak buat decision dalam hidup, selagi mana tidak melibatkan nyawa. Maksudnya, saat kita buat satu decision, dia ada risk. So as long risk ni tidak melibatkan nyawa, kita still boleh consider untuk cuba. If anything happen, dia tidak menjadi seperti apa yang kita nak, so kita selesaikan dan kita masih hidup, so kita teruskan hidup untuk kita belajar, cuba lagi, repair lagi, gagal lagi. Tapi kita masih hidup. Kita bangun balik, repair, teruskan hidup. That's how life. Ketika kita zaman kanak-kanak, ketika kita remaja, ketika kita dewasa, ketika kita jangkau umur 40-an, 50-an, kita tak boleh expect, kita tak boleh expect keseluruhan hidup kita itu adalah indah. Sesiapa yang expectation dia tak berapa tepat tentang kehidupan, segala sudut lah, dari segi pasangan, dari segi financial, dari segi kehidupan, sesiapa yang expect bahawa hidup ni always akan semuanya indah, sebab tu ketika berlaku sesuatu dalam hidup dia tak boleh terima, sebab dia tidak tahu realiti hidup yang sebenar always ada naik dan turun. It's okay untuk sekali-sekala kita rasa sugul. It's okay sekali-sekala kita rasa tak berapa best feeling kita. It's okay sekali-sekala kita rasa emosi kita berkecamuk. That's life. It's okay sekali-sekala kita berada di lowest point, financial kita dalam keadaan teruk. It's okay guys, that's life. Okay, itulah hidup, naik turun hidup ni. Kenapa ada orang bila dia fail, dia tak boleh terima, ada yang tak boleh keluar daripada bilik, gelapkan lampu, on lampu RGB. Dia melalui social anxiety, tak nak bergaul dengan orang, malu. Sebab apa? Sebab kemungkinan besar dia melihat hidup ni seperti dalam drama atau filem yang dilakonkan yang semuanya indah. Hidup tak macam tu. So macam mana kita nak keluar daripada that kind of feeling? Sebab kita tak nak duduk dalam feeling tu. Macam saya kata, it's okay untuk fail, it's okay untuk rasa sugul, it's okay untuk rasa down, it's okay once in a while, it's okay. That's human. Itu manusia. Kita bukan robot. Okay? Cuma kita tak nak lama-lama terperosok di dalam feeling tu, sebab terlalu banyak kegembiraan di muka bumi ni. Kenapa kita pilih untuk menangis? Sebab contoh menangis kan, bila kita orang cakap menangis, selalunya kita menangis syahdu banyak pasal dunia je. Betul tak guys? Kita tak payah forel lah kan. Kebanyakan kita menangis sedih selalu pasal dunia je. Jarang-jarang lah berlaku pasal akhirat. Katakanlah jaranglah menangis sebab tu. Adalah orang, saya tak kata tak ada, tapi kan macam saya pun ni orang yang banyak dosa, kalau down ke semua dunia, which is dunia yang tak ada value ni. Cuba kita fikir balik, dalam keadaan dunia yang tak ada value ni, macam mana kita boleh ambil terlalu serius seolah-olah hidup dunia ni adalah segala-galanya. Untuk orang Islam, kat sini peranan kenapa kita kena always baca dan faham Quran, setiap hari kita baca kan, supaya bila kita lalui macam-macam benda dalam hidup ni, lepas tu kita baca balik buku manual, so kita akan jumpa macam-macam ayat, macam-macam peringatan, macam-macam kisah, supaya itu tujuan dia. Betul tak? Itu tujuan Quran turun. Okay, untuk orang yang beriman, itu tujuan dia, supaya hidup kita ni always ada guide. Ketika kita melalui masa emosi dan sebagainya, sama ada kita ikut bisikan syaitan ataupun kita always ikut jalan Tuhan. Sebab itu peranan dia.
Macam saya selalu cakap kan, dalam satu surah yang very powerful yang saya jumpa ketika saya kerja kerajaan. Okay, saya pun tak pernah tahu guys, sebab saya atlet, hidup saya main bola, saya bukan sekolah tahfiz. Tapi alhamdulillah saya dipilih untuk membaca Quran. Jadi saya share kat orang lah. Okay, contoh surah Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa man a'rada an dzikr fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku, zikr Quran, nescaya kehidupannya sempit. Faham? So very powerful. Ayat yang pendek tetapi telah memberi impak yang sangat besar kepada saya. Bukan cerita pasal jadi kaya ke senang, tak. Tentang keluasan rasa hati dalam kehidupan ni. Kita rasa luas dalam keadaan apa pun ujian, kita still rasa banyak ruang-ruang dalam hati kita ni. Sebab berpaling ingkar tu maksud apa? Tinggalkan Quran, tak baca dan faham, tak jadikan dia manual book keseluruhan hidup. So kita jauh daripada tu, confirm sempit. Sama kalau dia duit banyak macam mana pun, dia akan melalui macam-macam perkara yang menyemakkan kepala otak. Sama juga kalau duit tak banyak pun sama, hidup dia penuh dengan kesempitan. Jadi jalan untuk keluar bukan kena kerja keras dulu. Kan, itu yang saya buat. Saya bukan kerja keras dulu. Saya kembali baca Quran dulu. Baca dan faham, bukan untuk cerita kat orang ke, bukan untuk diri sendiri je. Kan, sebab kita aku macam mana nak hidup ni, orang pun cakap macam-macam. Orang ni cakap dia boleh salah, betul? Tapi buku manual ni turun pada satu malam, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalam Allah, tak ada salah. Kena baca lah untuk diri sendiri. Saya doakan guys, korang cubalah baca the whole Quran guys, insya-Allah. Korang akan lihat dunia ni dari dimensi yang berbeza.